Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Kita masih bincang surah Yusuf. Ayat 68 hingga 77 hari ini. 68 hingga 77. Surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan tak kala mereka telah masuk ke negeri Mesir, menurut yang diperintahkan kepada mereka oleh bapa mereka, min haitsu amarahum abuhum, tidaklah dia dapat melepaskan mereka dari kehendak Allah satu pun. Maka yughni anhum minallahi min syai', kecuali kerana keinginan pada diri Yakub yang dia sampaikan, dan sungguhnya dia adalah mempunyai pengetahuan kerana yang kami ajarkan padanya, tetapi amat banyaklah manusia yang tidak mengetahui. Ayat ke-69. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Tatkala mereka telah masuk pada Yusuf, dipeluknya lah saudaranya, dia berkata, sungguhnya aku ini adalah saudaramu, adik-beradikmu lah. Maka janganlah engkau berkecil hati atas apa yang telah mereka perbuat. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ayat ke-70. Falamma jahazahum bijahazihim jaha'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azana mu'azzinan ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Maka tak kala dia disediakan perbekalan mereka, jahazahum bijahazihim, diletakkannya piala itu pada beban saudaranya. Ja'ala as-siqayah, piala siqayah, fi rahli akhi, pada beban saudaranya. Kemudian berselulah seorang penyeru, wahai kafilah, sungguh kamu ini pencuri-pencuri. Summa azan muazzin ayyatuhal 'air innakum lasariqun. Al-'air, itulah kafilah. Ayat ke-71. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil berhadap dengan mereka, apa barang yang kami hilang? Madza tafqidun. Ayat ke-72. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Mereka jawab, kami kehilangan piala raja, dan untuk barang siapa yang mendapatkannya adalah satu pikulan unta dan aku yang menjadi tanggungannya. Suwa' al-malik, piala raja, siapa dia jumpa? Himl ba'ir, pikul unta, wa ana bihi za'im, dan aku di tangannya. Ayat ke-73. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka jawab, demi Allah, sungguhnya kamu pun tahu. Qalu tallah laqad 'alimtum, tidaklah kami ini datang hendak berbuat kacau di negeri ini. Ma ji'na linufsida fil ardi, dan tidaklah kami ini pencuri. Wa ma kunna sariqin. Ayat ke-74. Ayat ke-74. Mereka qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Mereka berkata, maka apakah balasannya jika ternyata kamu berdusta? Ayat 75. Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadzalika najzi zalimin. Maka berjawab, balasannya adalah barang siapa yang didapati benda itu di kenderaannya, wujida fi rahlihi, maka dia itulah balasannya saja. Dia je tanggungjawab, dia kena ingatlah. Demikianlah akan kami balasi orang yang zalim. Ayat 76. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka dia mulai memeriksa dalam bungkusan-bungkusan mereka. Bi'aw'iyatihim,
qabla wi'a akhi. Bungkusan mereka sebelum kembuskan saudaranya, kemudian dia keluarkan dari bungkusan saudaranya. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Bungkusan wi'a'i akhi. Demikianlah kami aturkan tipu daya buat Yusuf. Tidaklah dapat dia mengambil saudaranya dalam peraturan raja kecuali menurut yang dikehendaki Allah. Maka ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Kami angkatkan darjat barang siapa yang kami kehendaki dan di atas tiap-tiap orang yang punya ilmu yang lebih mengetahui. Maka ya'khudha akhahu fi dinil maliki. Narfa' darajati man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Ini poin penting wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Ayat 77. Qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrun makana wallahu a'lam ma tasfun. Mereka berkata jika dia mencuri maka sungguhnya telah mencuri pula saudaranya sebelum ini. Faqad saraqa akhun lahu min qabl. Tapi disimpan saja oleh Yusuf kata-kata itu dalam dirinya dan tidak dinyatakannya kepada mereka. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Dia berkata, kamu adalah sejahat kedudukan dan Allah adalah lebih mengetahui apa yang kamu terangkan. Itulah. Qala antum syarrun makana wallahu a'lam ma tasifun. Siasat, taktik apa? Taktik politik. Gapalah ada politik Nabi Yusuf untuk menahan Bunyamin. Dan tak kala mereka telah masuk ke negeri Mesir menurut yang diperintahkan kepada mereka oleh bapa mereka, pangkal ayat 28. Iaitu supaya masuk dari pintu yang terpisah-pisah, jangan berombongan-rombongan. Tidaklah dia dapat melepaskan mereka dari kehendak Allah suatu pun. Artinya kalau misalnya Allah menghendaki mereka mendapatkan malapetaka, tidak jugalah akan terhalang antara itu. Kecuali kerana keinginan padri Yaqub yang dia sampaikan saja, dan sungguhnya dia, iaitu Yaqub, adalah mempunyai pengetahuan. Kerana yang kami ajar kepadanya, jadi dia suruh lalu pintu banyak tu, taktikal lah, pergi apa-apa kena. Ada pengetahuan lah. Tuhan menegaskan bahawasanya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yaqub kepada anaknya, Nabi Yaqub pada anaknya, supaya berhati-hati dalam perjalanan dan jangan masuk dari satu pintu. Allah dari ilmu yang diberikan Tuhan padanya juga. Jadi dia ayat gitu tu bukan saja, tapi itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah juga. Satu di antara ilmu itu ialah bagaimana pengaruh penglihatan mata dari setengah orang yang dapat menggoncangkan jiwa orang yang dilihatnya. Jadi dinamai penyakit ain. Ini penyakit ain berjalan. Yaqub telah berusaha untuk menyuruh anaknya berhati-hati. Meskipun orang tidak boleh lupa bahawa kalau Tuhan hendak mendatangkan bahaya, walaupun telah masuk dari pintu yang telah terpisah-pisah sekalipun, namun bahaya itu akan datang juga. Kita buatlah perancangan macam mana pun. Bala tu, dia Allah tentu jadi juga dah. Cuma mana kita nak ikhtiar. Bukan kita kira bala kan. Salah ke dosa, salah ke goni saja. Kita kena ikhtiar dah. Dah. Kena ikhtiar, merancang untuk selesai masalah banjir ke masalah apa dah. Tapi kalau nak jadi juga. Tapi biarlah ikhtiar dulu. Jangan salah Tuhan lah. Tetapi amat banyaklah manusia yang tidak mengetahui hujung ayat 28. Jadi manusia ni kalau dia taktikal pun, perancangan pun tak tahu dah. Amat banyak manusia yang tidak mengetahui dan tidak insaf bahawa segala sesuatunya adalah ketentuan Allah berlaku dah. Jadi ada setengah orang ni rancang saja. Dia tak tahu kepada Allah. Sedangkan semua tu telah tetap ketentuan Allah takdir berlaku dah. Dan manusia hanya berikhtiar berlaku sahaja. Dan manusia kewajipan dia ikhtiar. Tapi hati dia kena gantung pada Allah. Di samping usaha manusia Allah lagi garis qadar yang gaib. Selamping kita buat tu, usaha ikhtiar kita ingat ada qadar yang gaib. Yang kadang-kadang apa yang dirancangkan oleh manusia itu berbeza daripada yang ditujunya semula. Dia berbeza daripada apa yang dirancangnya. Kerana takdir Allah menghendaki yang lain. Dan tak kala mereka telah masuk kepada Nabi Yusuf, dipeluknya lah saudaranya. Adik-beradik dia Bunyamin lah. Dia berkata, sungguhnya aku ini adalah saudaramu. Yusuf ni mengaku saudara kepada Bunyamin. Maka janganlah engkau berkecil hati atas apa yang telah mereka perbuat. Ayat ke-69. Dengan secara ringkas demikian, Al-Quran menerangkan betapa pertemuan adik dan abang lah yang telah terpisah lebih daripada 25 tahun lah. Tidaklah dapat lagi Yusuf menyimpan rahsia batinnya pada adik kandungnya yang satu ibu dengan dia itu, iaitu Bunyamin. Kabarnya perkataan itu disampaikannya kepada Bunyamin dengan secara rahsia di tempat yang terpencil. Dan kerana keduanya bukan lagi kanak-kanak, melainkan orang-orang telah dewasa belaka.
Sama-sama pandailah mereka menyimpan rahsia itu sementara supaya saudara-saudara yang lain jangan tahu hal itu lebih dahulu. Waktu itu diberinya pula nasihat dan pesan pada adiknya Bunyamin itu supaya dia jangan berkecil hati atas perbuatan saudara-saudaranya yang lain lah, adik mak lain, adik-beradik mak lain, memisahkan mereka dengan perbuatan yang amat jahat 25 tahun yang telah lalu sehingga tepi 125 tahun. Okey, perancangan jahat adik-beradik lain lah. Adik-beradik mak lain lah, pok tulah mak lain. Kerana betapa pun jua mereka adalah saudara-saudara kandung mereka juga. Apatah lagi rencana jahat telah mereka lakukan itu oleh Tuhan Allah telah diakibatkan dengan akibat yang baik. Yang tidak disangka-sangka oleh manusia kadang-kadang. Sekali tengok naya dah, tapi hakikatnya ada akibat yang baik lah. Dia melarang adiknya berkecil hati, anggap saja hal itu sudah tidak ada lagi, besarkanlah jiwa. Kerana betapa pun jua pun, namun telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahawa abang dimasukkan ke dalam telaga yang dikatakan telah mati ditelan segala, masih hidup lagi dan sekarang adalah wakil mutlak Raja Mesir. Bendahara Menteri Kewangan ke apa Raja Mesir. Waktu itu pula lah, kata ahli tafsir, Yusuf mengatakan pada Bunyamin bahawa dia akan mengatur siasat agar Bunyamin tinggal dengan dia. Tidak kembali lagi ke kampung. Bahkan ayah dan ibu bundanya dan saudara-saudaranya itulah kelak yang akan disuruh datang ke Mesir semuanya sekali supaya terlepas dari kemiskinan hidup di kampung dah, di dusun. Dari kampung susahlah hidup Sebagaimana janji Yusuf, mereka semuanya telah disambut dengan baik sebagai sambutan yang dahulu. Sebab kehendak Yusuf membawa Bunyamin, mereka penuhi. Nescaya berbesar hatilah mereka semuanya menerima sambutan itu sampai mereka diizinkan pulang kembali setelah dikatakan bahawa harga gandum yang dikembalikan itu memang disengajakan sebagai hadiah bagi mereka, dan setelah segala unta di angkutan mereka dimuat lagi dengan gandum yang baru, mereka telah boleh pulang kembali ke kampung mereka semula. Maka tak kala dia sediakan pembakalan mereka, pangkal 70, artinya segala unta-unta dan keldai-keldai itu telah selesai dimuati gandum, diletakkannya piala itu pada beban saudaranya. Piala yang juga diambil menjadi sukatan penyukat gandum lah. Dengan demikian diperintahkan oleh Yusuf supaya dimasukkan ke dalam beban kepunyaan saudaranya Bunyamin. Dan setelah musta'id semuanya, mereka pun mulailah hendak berangkat meninggalkan Mesir menuju dusun mereka, kampung mereka. Tetapi belum sampai kafilah itu keluar dari pintu kota, mereka dikejar oleh pegawai-pegawai Yusuf. Kemudian berserulah seorang penyeru, "Wahai kafilah, sungguh kamu ini pencuri-pencuri." Ujung ayat 70. Nescaya terkejutlah mereka mendengar seruan yang amat aneh itu. Mereka dituduh mencuri. Mereka bertanya sambil menghadap pada mereka, pangkal ayat 71, kepada orang yang diperintahkan mengejar itu. Dan terpegunlah perjalanan mereka dah. Terberhentilah. Kerananya apa barang kamu yang hilang? Ujung ayat 71. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan untuk barang siapa yang mendapatkannya adalah pangkal ayat 72 akan diberikan hadiah, iaitu 1 pikulan unta. Tak akan diberikan tambahan lagi sebagai hadiah cuma-cuma gandum yang akan mereka bawa pulang. Dan aku yang menjadi tanggungannya. Ujung ayat 72. Demikianlah kata dari yang menyuruh itu. Mendengar tuduhan yang sangat berbahaya itu, mereka jawab, demi Allah, sungguhnya kamu pun tahu. Tidaklah kami ini datang hendak berbuat kacau di negeri ini. Dan tidaklah kami ini pun curi. Ayat ke-73. Adakah mencuri yang kami kerjakan, padahal kerana kekurangan gandum makanan di negeri kami datang disuruh oleh ayah kami kemari membeli gandum dan harganya telah kami bayar dengan baik. Dan di pertuan muda pun sayang pada kami sampai harga gandum kali pertama dipulangkan kembali pada kami. Tidaklah kami akan berlaku sejahat itu, mengacau dalam negeri orang lain, melakukan pekerjaan yang hina sedemikian, dan tidaklah kami ini pencuri-pencuri. Mereka ini pegawai-pegawai yang diperintahkan Yusuf mengejar itu berkata, maka apakah balasannya jika ternyata kamu berdusta? Ayat 74. Dengan tidak berfikir panjang lagi, kerana memang tidak merasa bahawa mereka mencuri, mereka jawab, balasannya ialah barang siapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dia itulah balasannya. Igaklah dia lah. Tangkaplah dia. Pangkal ayat 75. Iaitu kalau barang itu bertemu dalam beban salah seorang di antara mereka yang sebelah itu, maka dia sendiri boleh ditawan dan dijadikan tangkapan atau budak oleh yang di pertuan muda, oleh raja, oleh menteri kewangan ke apalah, oleh kerajaan. Dan kata mereka selanjutnya, demikianlah akan kami belasi orang yang zalim. Ujung ayat 75. Dia itu adalah zalim, merosak dan mengacau hubungan yang begitu baik dengan orang yang besar Mesir, berbuat hina, mencuri barang kerajaan sehingga saudara-saudara mendapatkan malu. Semua fakat menjawab sedemikian kerana semuanya merasa tidak ada di antara mereka yang mencuri.
Mereka pun dibawalah kembali menghadap yang di-Pertuan Muda, atau bendahara Yusuf akan diperiksa dan dibuka barang mereka satu demi satu. Maka dia mulai memeriksa dalam bungkusan-bungkusan mereka sebelum bungkusan saudaranya Bunyamin itulah. Pakai ayat 76. Nescaya dengan hati berdebar masing-masing menunggu giliran dan berbesar hati kerana sejak dari Robin sampai Yahuda, Simeon dan lain-lain 10 orang anak Nabi Yakub tu, tidak ada bertemu piala atau sukat raja dalam bungkusan mereka. Kemudian dikeluarkan dari bungkusan saudaranya Bunyamin lah. Bungkusan Bunyamin. Alangkah gemas dan murka mereka semuanya kerana kepada Bunyamin marah lah. Pakat marah ke Bunyamin. Yang terang terbukti memang piala raja terdapat dalam bungkusannya. Demikianlah kami aturkan tipu daya buat Yusuf. Artinya tipu daya itu adalah dengan ilham Tuhan saja. Tidaklah dapat dia mengambil saudaranya dalam peraturan raja. Tak boleh sipir adik-beradik dia dalam peraturan raja. Sebab dalam peraturan raja ketika itu, seorang yang terbukti mencuri akan segera dimasukkan dalam penjara entah berapa bulan dan berapa tahun menurut besar kecil dan nilai barang yang curi. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, mulut dari saudara-saudara Yusuf telah terlanjur saja mengatakan bahawa barang siapa terdapat dalam bungkusannya oleh raja itu, jadikanlah dia budak atau tawanan paduka tuannya. Ya, jadi salah kecek gitu lah. Artinya orang yang bersangkutan sendiri yang menyediakan dirinya jadi budak tawanan, jadi hamba tawanannya lah. Maka setelah barang itu bertemu dalam bungkusan Bunyamin, kehendak dari mereka-mereka itulah yang dilakukannya. Bukanlah peraturan raja yang semestikan pencuri dimasukkan ke dalam penjara. Kecuali menurut yang dikehendaki oleh Allah. Dan antara itu Bunyamin dengan secara rasmi menjadi tawanan Nabi Yusuf dan berdiam dengan dia dan peraturan raja tidak terlanggar. Daripada batinnya, Bunyamin sekarang telah hidup dalam istana dengan derajat yang tinggi. Sebab itu maka lanjutan sabda Tuhan, kami angkatkan derajat barang siapa yang kami kehendaki. Jadi Bunyamin tu walaupun dikata mencuri, sebenarnya jadi lebih baik masuk dalam istana dah. Dicabutlah Bunyamin dari hidup sengsara dan dinaikkan ke dalam kemuliaan yang dikecap oleh abangnya. Jadi hidup atas dalam istana belaka lah. Dan di atas dari tiap-tiap orang punya ilmu, ada lagi yang lebih mengetahui. Ujung ayat 76. Mungkin ujung ayat ini menunjukkan bahawa di atas dari siasat perancangan politik Yusuf yang dia sendiri belum menyangka sama sekali bahawa abang-abangnya akan memberikan jawapan sebagai demikian, iaitu siapa yang terdapat mencuri boleh jadikan budak tawanan. Rupanya demikian jawapan mereka sehingga siasat yang belum sempurna dari ilmu pengetahuan Yusuf dilebihkan oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui dengan yang lebih baik lagi. Sehingga adiknya tidak masuk penjara kerana tertuduh mencuri. Yang akan sulit juga baginya pergunakan pengaruhnya buat mengeluarkannya. Malahan sekarang akan duduk bersama dia dalam istana yang indah. Kononnya sebagai hamba lah. Tapi sangatlah kecewa, marahlah dan murkalah abang-abangnya itu kepada Bunyamin. Mereka tidak menyangka sama sekali bahawa adiknya yang diambil, dipungut, dipingit, dibawa bersama dibawa oleh dari ayahnya itu akan mencuri. Padahal dia dibawa Mesir dengan mengikat sumpah terlebih dahulu dengan ayah mereka. Maka dengan tidak disedari timbullah dendam dalam mereka, dendam yang ditanamkan kerana perlainan ibu dah. Adik-beradik mak lain dah. Yang sewaktu-waktu selalu timbul walaupun orang-orangnya sudah dewasa. Kadang deki adik-beradik pun ada tak? Puak-puak dah. Adik-beradik mak lain dah. Gejala jiwa benci yang tertanam sejak kecil itu dengan tidak disedari timbul kembali kerana merasa sangat malu dari perbuatan yang mereka yakin benar-benar dibuat oleh Bunyamin. Mereka percaya sungguh Bunyamin curi sungguh dah. Maka terloncatlah dari mulut mereka, terkeluar dari mulut mereka kata-kata menghina. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguhnya telah mencuri pula saudaranya sebelum ni, Yusuf. Kata dia, pangkat 77. Satu tuduhan yang sangat tidak bertanggungjawab dan sangat dusta. Yusuf tidak pernah mencuri. Ada beberapa riwayat penafsiran ahli tafsir yang mencuba hendak membenarkan tuduhan mereka ini. Ada juga orang Israiliyat lah ambil riwayat-riwayat pelik. Kata penafsir itu, di waktu kecil Yusuf memang pernah mencuri berhala kepunyaan saudara perempuan bapaknya. Tapi riwayat ahli tafsir ini hanya dicari-cari saja untuk memenuhi tafsir asal ganji asal pelik. Ni pun ahli khusus ni. Kadang-kadang ceramah, kadang-kadang kitab pada orang ni suruh orang tertarik pada kitab dia, pada ceramah dia dah. Dia akan bawa cerita hak pelik-pelik. Dia hak palsu, hak belawak, hak mengarut kursi pun asal kau sedap dengar dah. Ramai lah pendengar dia dah. Ceramah dia ramai dah. Beratus ribu dah. Ramai dengar. Walaupun cerita terkarut. Sedap dengar. Bukan fakta betul salah dah. Bukan fakta hak betul. Cerita betul. Untuk menarik mana dah. Ini adalah kata-kata bohong dari saudara-saudara Yusuf, adik-beradik Yusuf yang dahulu pun telah berani berbohong besar mencelup kemeja Yusuf dengan darah kambing saja.
Lalu dikatakannya dari Yusuf, tapi Yusuf tenang saja mendengar tuduhan yang hina itu, supaya siasat dirancangkannya janganlah sampai gagal. Tapi disimpan saja oleh Yusuf kata-kata itu dalam dirinya dan tidak dinyatakannya kepada mereka. Sebab dia sebagai Rasulullah dan sebagai orang besar dari satu kerajaan besar telah mempunyai perencanaannya sendiri. Yang tidak mahu digagalkan oleh seorang kecil yang sedemikian. Cuma dia sambut saja dengan dia berkata, kamu adalah sejahat-jahat kedudukan dan Allah adalah lebih mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Hujung ayat 77. Iaitu mereka turut membenamkan saudara mereka setelah ternyata salah dan tidak membela adalah sejahat-jahat kedudukan. Satu perlakuan yang hina lah. Apatah lagi menyebut pula saudaranya lain. Menuduh yang jahat-jahat lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.